Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Geografi tingkatan 1 bab 8 iaitu penduduk di Malaysia. Jadi sebelum kita teruskan, mari kita lihat standard pembelajaran di mana pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan dengan contoh taburan penduduk di Malaysia. Dan yang kedua, murid dapat membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Baik, ada sedikit pendahuluan. Penduduk di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Jadi kita ada Melayu, Cina, India dan juga banyak suku kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Okey, atau juga dikenali sebagai masyarakat majmuk. Majmuk ni ialah masyarakat yang berbilang kaum. Dan masyarakat ini tinggal di seluruh pelosok negara. Okey, pada tahun 2016, penduduk di Malaysia dianggarkan berjumlah 31.7 juta orang. Jadi ini jumlah penduduk Malaysia mengikut bancian. Okey, bancian. Banci ni kalau pelajar nak tahu ialah bagaimana cara kita untuk mengetahui jumlah penduduk dalam negara kita. Baik, mari kita masuk kepada 8.1 iaitu taburan penduduk di Malaysia. Jadi kita lihat taburan penduduk merujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau negara kita. Jadi taburan penduduk di Malaysia adalah tidak sekata. Kenapa tidak sekata? Kerana terdapat kawasan yang berpenduduk padat, ada pula yang berpenduduk sederhana dan ada juga kawasan yang berpenduduk jarang. Jadi mari kita lihat apakah yang dikatakan sebagai berpenduduk padat, sederhana dan jarang. Baik, kita mulakan dengan kawasan berpenduduk padat terlebih dahulu. Baik, yang pertama, menjadi tumpuan Kawasan ini berpenduduk padat kerana menjadi tumpuan akibat disebabkan oleh kawasan ini adalah kawasan yang rata dan subur. Jadi kalau rata kita tahu kawasan ini sesuai untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perindustrian bina kilang-kilang, perniagaan, bina bangunan-bangunan kedai dan perlombongan. Okey. Seterusnya, apakah contoh-contoh tempat-tempat ataupun kawasan yang berpenduduk padat? Ini contoh dia. Kita ada Kuala Lumpur, Alor-Setar Kedah, Ipoh Perak, Kota Kinabalu Sabah dan Kuching Sarawak. Okey. Dan sebenarnya untuk pengetahuan pelajar, semua kawasan Ibu negeri. Ibu negeri adalah kawasan berpenduduk padat. Kerana kita tahu kawasan ibu negeri ini ada kawasan bandar yang maju dengan pelbagai infrastruktur, kemudahan, peluang pekerjaan dan macam-macam lagi kelebihan yang menyebabkan ramai penduduk datang ke kawasan ibu negeri ataupun kawasan bandar. Baik, kita teruskan kepada contoh kawasan berpenduduk padat tadi. Contohnya ialah Kuala Lumpur. Kita tahu Kuala Lumpur ialah ibu negara Malaysia. Alor-Setar ibu negeri, Kuching ibu negeri Sarawak, Kota Kinabalu ibu negeri Sabah. Okey. Baik, mari kita lihat pula tentang kawasan berpenduduk sederhana. Okey, berpenduduk sederhana. Okey, baik. Tumpuan kawasan ini adalah kawasan ini boleh digunakan ataupun boleh menjadi tempat untuk menjalankan pertanian dan kawasan ini biasanya kawasan pesisir pantai dan bandar kecil. Jadi ingat penduduk padat tadi ialah ibu negeri, kawasan bandar besar. Sederhana ni biasanya adalah bandar kecil termasuk dalam kategori kawasan berpenduduk sederhana.
Dan lokasinya, contoh lokasinya ialah Kelantan, Tumpat Kelantan, Kemaman Terengganu, dan Felda Tunku di Sabah. Baik, kita teruskan. Apakah contoh kawasan berpenduduk sederhana? Okey, ini dia tadi, Tumpat Kelantan, Felda Ijok Perak, okey, Sempurna Sabah, Kemaman Terengganu. Jadi Felda boleh jadi termasuk dalam kategori berpenduduk sederhana. Kita teruskan kepada kawasan berpenduduk jarang. Okey, tertumpu di kawasan yang berhutan tebal, kawasan tanah tinggi, okey, dan kawasan ini juga bergunung ganang, merupakan kawasan pedalaman. Okey, jadi apa contohnya? Kawasan contohnya adalah di Tasik Banding Perak, Kuala Tahan Pahang, Kapit Sarawak. Okey, ini contoh untuk kawasan berpenduduk jarang, Tasik Banding Perak. Maksudnya tidak ada banyak pertempatan di sini, dan dia adalah di luar bandar ataupun di kawasan pedalaman di mana kurang kemudahan, kurang peluang pekerjaan, Kuala Tahan Pahang, Kundasang Sabah, Kapit Sarawak. Okey. Baik, ada formula mengira kepadatan penduduk. Macam mana cara nak kira kepadatan penduduk? Kita perlu mengetahui jumlah penduduk. Okey, jumlah penduduk kita bahagikan dengan keluasan kawasan. Jadi orang, berapa orang bahagi dengan keluasan kawasan kilometer persegi. Jadi kalau kita dapati lebih daripada 200 orang bagi setiap 1 kilometer persegi, maka kawasan ini dikira sebagai kawasan berpenduduk padat. Dan sekiranya jawapan dia adalah antara 50 hingga 200, lebih daripada 50 tapi kurang daripada 200 orang, maka ini kawasan ini adalah kawasan sederhana padat. Dan sekiranya awak mendapat jawapan kurang daripada 50 orang per kilometer persegi, maka kawasan itu adalah kawasan berpenduduk jarang. Okey. Jadi cikgu harap semuanya faham cara formula mengira kepadatan penduduk. Kita teruskan kepada 8.2, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Jadi kita dapat kenal pasti 4 faktor di sini. Yang pertama kita ada faktor fizikal. Yang kedua, faktor governance. Yang ketiga, faktor sosial. Dan yang keempat adalah faktor ekonomi. Jadi semua faktor-faktor ini adalah menyumbang, mempengaruhi kepada taburan penduduk. Baik, mari kita teruskan kepada faktor yang pertama. Kita akan lihat dari segi faktor fizikal. Baik. Faktor fizikal kita lihat yang pertama ialah pinggir laut dan saliran. Okey. Jadi kawasan berpenduduk padat dan sederhana padat. Biasanya pinggir laut dan saliran ini adalah kawasan padat dan sederhana padat, di mana kawasan ini menjadi tumpuan kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan. Jadi tumpuan kemudahan perhubungan seperti di Besut Terengganu, sepanjang Sungai Rajang Sarawak dan Sungai Kinabatangan Sabah. Terdapat juga kawasan berpenduduk jarang. Ada juga kawasan berpenduduk jarang di pinggir laut dan saliran. Contohnya di kawasan berpaya seperti di kawasan Tasik Chini dan Tasik Bera di Pahang. Okey. Baik, kita teruskan kepada ciri fizikal yang kedua, iaitu tanah tinggi. Okey, bagaimana tanah tinggi mempengaruhi kepadatan penduduk ataupun taburan penduduk? Okey, tanah tinggi ini adalah kawasan yang mempunyai darjah ketersampaian yang rendah. Apa maksud darjah ketersampaian? Okey, darjah ketersampaian ni ialah keadaan atau kuantiti yang menggambarkan cepatnya ke sesuatu lokasi itu dapat dituju dari lokasi lain, dan dengan itu memudahkan pertemuan dan interaksi. Faham tak ayat cikgu?
darjah ketersampaian ni maksudnya senang tak untuk orang daripada luar untuk datang ke kawasan tersebut. Jadi kawasan tanah tinggi ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, tak senang, tak ada jalan raya, ya, kurang kemudahan untuk sampai ke kawasan tersebut. Jadi kawasan tanah tinggi biasanya berpenduduk jarang, ya, kerana kawasan kediaman ya, maksudnya rumah, ya, sukar untuk dibina dan kos pembinaannya mahal. Ya, sukar untuk dibina. Kalau nak bina juga rumah di kawasan tanah tinggi, rumah yang berbukit, ya, boleh, tapi kosnya adalah mahal. Dan di samping itu juga menyebabkan risiko, ya, tidak selamat, kurang selamat, sebab boleh jadi kawasan tanah tinggi berlaku tanah runtuh, hakisan, berlaku bencana alam, ya. Okey. Dan kita lihat contoh lokasinya adalah di Ulu Tembeling Pahang, Banjaran Kapuas Hulu Sarawak dan Banjaran Tahan. Ya, jadi banjaran-banjaran ni awak boleh beri contoh lah. Ya, senang ingat je nama-nama banjaran. Ingat satu banjaran lah untuk contoh, ya. Dan satu lagi adalah faktor tanah pama. Okey, jadi tanah pama ni adalah tanah yang apa? Rata, tanah yang rata. Jadi bila rata, kawasan ini menjadi tumpuan penduduk kerana terdapat pelbagai aktiviti ekonomi dan juga kawasan pertempatan. Pertempatan ni awak tahu, ya, istilah geografi. Maksudnya apa? Rumah. Pertempatan ni rumah. Ya, mudah untuk orang membina rumah di kawasan yang rata. Jadi sebab itu kawasan ini menjadi tumpuan penduduk dan pelbagai kegiatan ekonomi lah. Contohnya ada bangunan-bangunan, kedai-kedai, okey, perniagaan. Apa contohnya, ya? Ada lagi kawasan tanah rata ni juga sesuai untuk kawasan pertanian. Okey, contohnya di dataran Kedah Perlis dan dataran Kelantan, ya, penanaman padi. Okey, boleh ingat satu sebagai contoh. Dan kemudian kawasan tanah pama ni dah juga terdapatnya bandar utama, ya, ataupun ibu negeri. Contohnya Ipoh, Perak, Kuala Lumpur, Sibu dan Seremban. Okey. Tu dia, Jadi sekarang ni kita lihat faktor fizikal. Kalau pinggir laut dan saliran, dia boleh jadi 3, ya. Ada padat, sederhana padat, dan juga ada juga kawasan jarang. Okey. Kalau tanah tinggi biasanya dia berpenduduk jarang. Kalau kawasan tanah pama biasanya berpenduduk padat. Okey. Ini biasanya berpenduduk padat. Sebab dia jadi tumpuan, ya. Jadi berpenduduk padat. Baik, kita teruskan kepada faktor ekonomi. Kita ada 4 faktor ekonomi yang mempengaruhi taburan penduduk. Okey, yang pertama faktor pertanian. Okey. Jadi tumpuan pelbagai aktiviti pertanian menjadikan kawasan tersebut berpenduduk padat. Okey, jadi kalau kawasan itu ada tanah yang subur, berpotensi untuk penanaman, maka kawasan itu akan menjadi padat sebab dia menjadi tumpuan penduduk. Contohnya, ya, kawasan dataran Kedah Perlis, Delta Rajang, Sarawak. Okey. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu perlombongan. Menjadi tumpuan penduduk kerana terdapat kawasan perlombongan, ya. Jadi contohnya perlombongan petroleum dan juga gas asli. Di mana, ya? Kerteh, Terengganu dan Miri, Sarawak. Awak boleh bagi contoh. Seterusnya faktor ekonomi perikanan. Okey, perikanan terdapat di beberapa kawasan kegiatan perikanan dan kawasan perikanan biasanya berpenduduk sederhana, contohnya di Sempurna Sabah, Tumpat Kelantan dan Kemaman Terengganu. Dan faktor ekonomi yang keempat ialah perindustrian, di mana kawasan ini menyediakan banyak peluang pekerjaan, ya, dan menarik penghijrahan penduduk. Ya, penduduk bermigrasi daripada luar bandar ke bandar. Biasanya perindustrian ini lebih kepada kita kenal sebagai kawasan apa? Kilang. Kilang. Okey, nampak gambar ni? Okey.
Jadi mungkin ramai yang penduduk di kampung ingin mencari pekerjaan, biasanya pergi ke bandar untuk bekerja di kilang. Bandar biasanya kilang biasanya terdapat di pinggir-pinggir bandar ataupun kawasan ke bandar lah. Okey. Contohnya terdapat di Bayan Lepas Pulau Pinang, Shah Alam Selangor, Batu Berendam Melaka dan Nilai Negeri Sembilan. Okey. Baik, kita teruskan kepada faktor sosial. Okey, faktor sosial kita ada dua iaitu dari segi infrastruktur. Okey. Jadi kawasan yang mempunyai kemudahan infrastruktur ni ialah kemudahan ataupun perkhidmatan asas untuk membangunkan sesuatu kawasan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi kita lihat kawasan yang mempunyai kemudahan seperti bekalan air, elektrik dan telekomunikasi menjadi kawasan tumpuan penduduk. Okey. Jadi kawasan pedalaman pula berpenduduk jarang pedalaman berpenduduk jarang kerana tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap. Okey. Kita teruskan pula kepada faktor sosial dari segi pendidikan. Okey. Kawasan yang terdapat kemudahan pendidikan seperti pusat pengajian tinggi, universiti mampu menarik tumpuan penduduk. Okey. Maksudnya kawasan yang ada cikgu bagi contoh kat sini pengajian tinggi ni adalah universiti contohnya UM, okey, UKM, lagi UPSI. Okey. Contohnya ada dekat bawah ni seperti UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim Perak, Universiti Teknologi Malaysia UTM di Skudai Johor. Okey. Baik, itu dia dua faktor sosial dari segi infrastruktur ataupun kemudahan dan juga pendidikan. Okey, kita teruskan kepada yang terakhir iaitu dasar kerajaan atau juga dikenal sebagai governance. Okey. Yang pertama ialah pembukaan bandar baru. Okey, pembukaan bandar baru. Apabila sesebuah bandar baru dibuka, dia akan menarik penghijrahan penduduk. Menarik penghijrahan penduduk. Contohnya perpindahan pusat pentadbiran persekutuan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Jadi telah menjadikan kawasan Putrajaya kawasan yang berpenduduk padat. Kerana di Putrajaya terdapat peluang pekerjaan tempat-tempat pusat pentadbiran. Jadi penduduk yang bekerja dalam bidang pentadbiran akan berpindah ke Putrajaya, manakala Putrajaya juga menjadi tumpuan penduduk untuk menjalankan urusan-urusan berkaitan urusan rasmi kerajaan. Dan bila kawasan tersebut dimajukan, pasti ada bangunan-bangunan perniagaan, kedai dan sebagainya, shopping kompleks. Jadi kawasan itu akan menjadi tumpuan penduduk. Baik, kita teruskan kepada dasar kerajaan yang kedua iaitu pewartaan hutan simpan dan taman negara. Baik, apa kaitannya dengan taburan penduduk? Okey, kita lihat langkah kerajaan mewartakan sebuah kawasan menjadi hutan simpan dan taman negara menjadikan kawasan itu berpenduduk jarang kerana penduduk tidak boleh membina pertempatan ataupun rumah di kawasan itu dan tidak boleh menorokai kawasan itu sebagai kawasan yang boleh mendatangkan sumber pendapatan atau ekonomi. Kerana kawasan itu adalah kawasan yang telah dipelihara, hutan yang tidak boleh diterokai sebagai kawasan pembalakan ke, pemburuan ke, tidak boleh sama sekali. Jadi contohnya kawasan hutan simpan Royal Belum di Perak dan juga Taman Negara Pahang. Okey, sebab itulah pewartaan hutan simpan dan taman negara ini juga menjadi faktor kepada taburan penduduk iaitu kawasan ini akan menjadi kawasan berpenduduk jarang. Baik, kita teruskan kepada pembukaan kawasan tanah rancangan. Okey. Pembukaan tanah rancangan
Dan pembukaan kawasan pertanian di bawah rancangan tanah persekutuan ataupun juga dipanggil sebagai Felda menyebabkan kawasan ini berpenduduk sederhana padat. Jadi tadi cikgu kata kawasan Felda ini adalah kawasan yang sederhana padat. Contohnya boleh berilah mana-mana Felda. Okey, awak boleh ingat juga daripada contoh yang cikgu beri, iaitu Felda Kampung Sertik Pahang, Felda Sahabat Sabah. Banyak lagi Felda Jengka. Pelajar-pelajar boleh memberikan apa-apa saja contoh berkaitan Felda. Baik. Okey, kalau kita lihat peta di sini adalah peta yang menunjukkan peta negara Malaysia, di mana ada peta Semenanjung, Sabah dan Sarawak, menunjukkan kawasan-kawasan yang berpenduduk padat, sederhana padat dan juga jarang. Jadi kalau kita perhatikan kawasan berpenduduk padat, semua ibu negeri, semua ibu negeri adalah kawasan berpenduduk padat, kerana kawasan ini kawasan bandar yang ada banyak kemudahan infrastruktur, dan juga kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan ekonomi. Kemudian yang sederhana padat pula adalah kawasan yang berwarna orange ni. Di sini ada kawasan Felda, kawasan-kawasan pinggir bandar. Ini semua adalah kawasan-kawasan yang berpenduduk sederhana padat. Baik. Dan seterusnya kawasan yang berwarna kuning adalah kawasan-kawasan yang berpenduduk jarang, kerana kawasan ini biasanya adalah kawasan pedalaman. Ini pedalaman Sarawak, ini pedalaman Sabah. Ini pula kawasan pedalaman Semenanjung Malaysia. Baik, kita teruskan kepada selesai, habis. Jadi pembelajaran kita tadi ialah kita melihat taburan penduduk. Kita ada taburan penduduk padat, kemudian sederhana padat dan juga penduduk jarang. Jadi lihat kepada jumlah penduduk di kawasan mengikut taburannya. Dan kita ada 4 faktor yang mempengaruhi taburan penduduk, iaitu kita ada faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor sosial dan juga faktor dasar kerajaan ataupun governance. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan semua pelajar boleh menyiapkan nota yang ringkas dan kemas serta menyiapkan tugasan-tugasan menjawab latihan dalam modul kita. Baik, itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar. Sekian, terima kasih.